salam sejahtera. Saya Salbino Saribun untuk berita Bonitori TV malam ini. Bilangan kes aktif COVID-19 di Sabah semakin berkurangan. Kes aktif COVID-19 yang masih dirawat di hospital di Sabah semakin berkurangan dengan hanya tinggal 10 kes sahaja setakat hari ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata dengan tiada sebarang kes baru dilaporkan selama 2 hari berturut-turut, kes aktif di negeri ini semakin berkurangan. Hari ini hanya 1 kes positif baru dilaporkan iaitu di Putatan menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kepada 347. Beliau berkata 3 kes telah pulih dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes pulih setakat ini adalah sebanyak 332 kes. Katanya daerah Tawau mencatatkan 4 kes aktif diikuti dengan Kota Kinabalu yang mencatatkan 2 kes aktif, manakala 1 kes aktif masing-masing di Lahadatu, Tuaran, Ranau dan Putatan. Kes kematian di Sabah setakat ini kekal 5. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman mencabar Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta Datuk Dr. Jeffrey Kitingan untuk menghantar pulang semua rakyat asing tanpa negara atau stateless di Sabah secepat mungkin seperti yang diperjuangkannya selama ini semasa masih berada di blok pembangkang. Muhammad Aziz berkata jika sebelum ini Jeffrey lantang mengkritik dan menuduh kerajaan Parti Warisan Sabah mesra dengan golongan tersebut, kini tiba masanya untuk Jeffrey pula melaksanakan tanggungjawab itu. Menurutnya, kerajaan sebelum ini telah menjelaskan kekangan utama adalah negara penerima enggan menerima golongan berkenaan, tetapi Jeffrey adalah pemimpin yang paling lantang mengkritik, justru beliau perlu membuktikan mampu melakukannya. Tegasnya, Jeffrey boleh bekerjasama erat dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri yang baharu, Jonathan Yassin, untuk memastikan kerajaan dapat menghantar pulang golongan berkenaan walau apa cara sekalipun kerana itulah perjuangannya. Jadi saya memberi nasihatlah kepada Yang Berhormat Dr. Jeffrey ini. Dengan jawatan yang dia ada di peringkat persekutuan, gunakanlah jawatan itu untuk perjuangkan apa yang selama ini beliau laung-laungkan, atau hanya kalau gagal dia buat perkara apa yang dia perjuangkan selama ini, bermana ini adalah bukti bahawa selama ini beliau hanya berretorik saja, memperjuangkan isu-isu berkenaan dengan PTI contohnya. Beliau berkata demikian ketika ditanya tentang cadangan Jeffrey baru-baru ini yang mahu mengadakan forum untuk mengatasi masalah kebanjiran warga asing di Sabah. Muhammad Aziz menegaskan dalam soal menangani pendatang asing tanpa izin parti, langkah kerajaan sejak dulu lagi tetap sama iaitu memburu golongan tersebut, mendakwa dan menghantar mereka pulang serta-merta. Alhamdulillah hari ini sahabat saya YB Jonathan Yassin contohnya telah pun menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri. Mereka telah menjadi kerajaan dan itu jawatan saya dulu. Dan banyak tuduhan lah kita dilemparkan dulu, kononnya kerajaan warisan buat dokumen, kerajaan warisan menggalakkan PTI, kerajaan warisan mesra kepada PTI. Ini adalah gambaran yang mereka telah lemparkan sebelum ini. Jadi dengan jawatan yang mereka ada, YB Jonathan Yassin saya telah sebut bahawa saya yakin pegawai-pegawai kementerian juga telah memberikan taklimat kepada beliau secara terperinci. Dan saya menasihatkan kepada beliau agar, dan termasuk juga Dr. Jeffrey selaku Timbalan Menteri, beliau boleh minta datang ke pejabat Kementerian Dalam Negeri, minta ditaklimatkan tentang sebagaimana kita dituduh sebelum ini. Contohnya PSS, walaupun PSS ini telah pun kita telah, kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan. Tetapi saya ingin menasihatkan kepada Dr. Jeffrey untuk pergi ke Kementerian Dalam Negeri, buka semula fail-fail itu, sebab selaku kerajaan beliau mempunyai peluang untuk membuka fail-fail lama ini. Mungkin dia tidak percaya apa yang saya sebutkan dulu. Hari ini saya menjemput dan mengajak beliau untuk pergilah ke Kementerian Dalam Negeri, jumpa dengan YB Jonathan Yassin, panggil kementerian, pegawai-pegawai di peringkat kementerian dan minta untuk mereka ditaklimatkan tentang sejarah pelaksanaan PAS Residen Sabah itu.
Siapa yang mencadangkan PAS Residen Sabah? Adakah kerajaan warisan? Adakah saya selaku bekas timbalan menteri? So bukalah fail-fail lama itu, nescaya yang berhormat Dr. Jeffrey dan juga YB Jonathan Yassin akan ditaklimatkan sebagaimana saya ditaklimatkan dulu. Tuduhan liar yang dilemparkan kepada kerajaan warisan mengenai rakyat asing khususnya parti juga adalah tidak berasas. Perlu diingat kepada rakyat Sabah yang berkuasa membuat dokumen ini adalah kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri tidak mempunyai apa-apa kuasa dari segi pelaksanaan pembikinan dokumen-dokumen khususnya melibatkan pengenalan diri ataupun kewarganegaraan. Itu adalah kuasa mutlak kerajaan persekutuan. Jadi sepanjang saya menjadi timbalan menteri dalam negeri, saya juga minta kepada YB Jonathan Yassin dan juga YB Dr. Jeffrey, bukalah rekod itu, bukalah file itu, cek, minta kepada taklimat kepada pegawai-pegawai kementerian, sama ada atau tidak kerajaan warisan mengarahkan agar mereka-mereka yang tidak layak ini diberikan dokumen sebagaimana mereka buat tuduh dengan kita. Dan saya akan tanya soalan ini, untuk makluman saya akan tanya soalan yang sama apabila parlimen bersidang nanti. Katanya bercakap adalah lebih mudah daripada melaksanakannya. Itu yang saya sebutkan, Dr. Jeffrey ini banyak retorik saja. Forum apa lagi? Dia sudah menjadi kerajaan, laksanakan. Mereka cakap hantar. So saya mau tengoklah. Saya mau tengok kepada Dr. Jeffrey, kepada YB Jonathan Yassin yang menggantikan saya di Kementerian Dalam Negeri. Saya mau tengok bagaimana mudahnya mereka menghantar orang-orang ini. Ya mungkin saya dianggap gagal karena tidak menghantar orang-orang ini. Tetapi saya jemputlah. Saya cabar YB Jonathan Yassin untuk hantar orang-orang ini. It is easier said than done. Katanya apa yang menjadi masalah adalah golongan masyarakat tanpa negara yang merupakan generasi kedua dan ketiga daripada kumpulan pelarian yang datang ke Sabah sejak tahun 1960-an. Dalam kita menghantar ini perlu diingat, kedua belah pihak yang menerima perlu bersetuju. Kalau yang menerima tidak setuju, bagaimana kita mau hantar? Inilah yang masalah kita dulu. Dan saya yakin YB Jonathan Yassin pastinya telah ditaklimatkan oleh pegawai-pegawai immigration. Dan kalau dia tidak ditaklimatkan, dan saya rasa sebagai timbalan menteri, beliau punya kuasa untuk minta pegawai-pegawai ini memberi taklimat kepada dia. Apa sebab orang-orang ini kita tidak hantar? Jadi saya yakin, saya haraplah YB Jonathan Yassin pada hari ini, dan saya yakin setelah 2 bulan, I'm quite sure pegawai-pegawai di peringkat kementerian telah pun memberi taklimat secara terperinci kepada beliau kekangan yang dihadapi oleh pegawai-pegawai immigration kita bila mana proses pengantaran ini ingin dilakukan. Because perlu diingat, saya akan tanya soalan ini apabila sidang parlimen akan datang. Jelasnya proses penghantaran pulang rakyat asing dari Sabah ke negara asal bukan semudah yang disangka. Contoh sebagaimana saya sebutkan tadi, bila mana orang-orang ini, dia cakap kenapa tidak tangkap? Bila ditangkap simpan dalam depo tahanan. Bila dalam depo tahanan, kita menunggu persetujuan daripada negara di sebelah untuk menerima. Kerana untuk kita menghantar ke sebelah perlu diberikan dokumen kebenaran untuk kita menghantar ke sebelah. Tapi kalau negara yang ingin menerima ini tidak ingin menerima mereka, bagaimana kita hantar? So akhirnya orang-orang ini terpaksa ditempatkan di dalam depo tahanan. Yang mana di dalam depo tahanan itu pihak immigration terpaksa menanggung jumlah kos yang cukup tinggi untuk memberikan orang-orang ini makan. Kalau dia sakit kena hantar pergi hospital. Kerajaan Perikatan Nasional PN digesa mempercepatkan persidangan Dewan Rakyat bukan saja untuk membentang rang undang-undang mengenai kewangan, malah menangani isu ekonomi serta pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Liew Wee Kiong berkata tindakan kerajaan yang menolak pembentangan usul dalam persidangan Dewan Rakyat pada 18 Mei lalu amat mengecewakan sekaligus menunjukkan kerajaan PN amat khawatir dengan kedudukan mereka. Jika dilihat keadaan semasa, katanya, kerajaan PN hanya mempunyai 3 majoriti dengan seorang daripadanya adalah timbalan Speaker Dewan Rakyat, Nga Koming daripada parti DAP. Manakala Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Masir Kujat dan Ahli Parlimen Selangau Barubian daripada Parti Sarawak Bersatu PSP sejak awal lagi sudah menyatakan tidak menyokong kerajaan PN. Menurut Datuk Liew, dalam keadaan sedemikian, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiada majoriti jelas dan apa yang berlaku amatlah tidak sihat terhadap sistem demokrasi negara ini. Justru beliau berharap kerajaan membuat keputusan untuk mengadakan persidangan Dewan seberapa cepat yang mungkin. Sekiranya tidak, ia akan menjejaskan bukan saja langkah yang telah diambil untuk menangani wabak COVID-19 tetapi juga ekonomi negara.
Beliau yang juga pengurusi tetap Parti Warisan Sabah turut mengulangi warisan konsisten terhadap pendirian untuk terus menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau turut membidas kabar angin di negeri ini yang mendakwa Sabah bakal bertukar kerajaan, sebaliknya mempertahankan Parti Warisan kekal dan stabil di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal. Beliau yakin Datuk Seri Muhammad Shafie akan terus kekal sebagai Ketua Menteri Sabah sehingga pilihan raya umum ke-15 nanti. Operasi pasar mingguan atau tamu yang dihentikan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menjejaskan ramai petani yang mengusahakan tanaman secara kecil-kecilan di kawasan luar bandar. Namun bagi penduduk di 30 buah kampung yang terlibat dalam program Kaki-Kaki Kampung, situasinya sedikit berbeza. Meskipun PKP dilaksanakan, hasil tanaman mereka masih boleh dijual melalui program berkenaan. Malah barangan keperluan asas juga boleh diperoleh menerusi program itu. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Joanna Suhenli Rampas berkata, program yang dilaksana di bawah Koperasi Wawasan Rakyat Sabah Berhad KOWR ini ternyata berkesan dalam membantu penduduk luar bandar terutama semasa PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Pelaksanaan program Kaki-Kaki Kampung ketika PKP dan PKPB memudahkan penduduk di kawasan luar bandar menjual hasil tanaman masing-masing tanpa perlu ke tamu kerana pasar mingguan itu tidak dibenarkan beroperasi. Di Kilo, program Kaki-Kaki Kampung sejak Julai tahun lalu hanya memerlukan petani untuk mengumpulkan hasil tanaman mereka di satu kawasan dan seterusnya akan dibeli oleh KOWR. Joanna turut meninjau program Kaki-Kaki Kampung di Kampung Pahu Kiulu siang tadi. Menurutnya, pelaksanaan program ini antara lain membantu penduduk luar bandar menjana pendapatan di samping mengurangkan kos sara hidup melalui penyeragaman harga serta mempromosi produk tempatan. Katanya melalui Kaki-Kaki Kampung, KOWR turut membawa masuk barangan keperluan asas yang dijual kepada penduduk kampung dengan harga yang sama seperti harga di bandar. Maka penduduk luar bandar tidak perlu bimbang tentang kos pengangkutan dan had pergerakan untuk mendapatkan barangan keperluan semasa PKP. Melihat keberkesanan program ini, Joanna berharap program sebegini akan diperluaskan ke kawasan pedalaman. Selepas beroperasi selama lebih 7 tahun, satu-satunya hotel bertaraf 5 bintang di Sandakan, 4 Points by Sheraton, ditutup akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan sektor pelancongan dan perhotelan terjejas teruk. Hotel itu menyampaikan mesej terima kasih secara simbolik menerusi susunan lampu bilik hotel pada hari terakhir ia beroperasi semalam. Ramai netizen berkongsi kesedihan dengan memuat naik pandangan dari luar dan dalam hotel itu di media sosial. Turut melahirkan kesedihannya, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun yang melawat hotel itu semalam untuk mengetahui keadaan serta nasib pekerjanya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Papat berharap rakyat mengambil iktibar daripada pandemik COVID-19 untuk mencari peluang baharu. Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Muhammad Aziz Jaman berharap kerajaan negeri dapat memperbanyakkan penganjuran program sukan e-sports seperti PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG dan Mobile Legends Bang Bang yang kini menjadi trend dalam industri sukan maya seluruh dunia. Ketua Wirawarisan itu berkata, e-sports bukan lagi sekadar bermain game semata-mata. Sebaliknya, mampu menjanjikan karier yang menguntungkan kepada setiap individu berbakat yang mampu menghidup peluang yang terhidang. Sehubungan itu, katanya, peranan kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan amat penting untuk memberikan landasan kepada golongan muda di Sabah menceburi arena sukan maya itu, bukannya terhad kepada sukan konvensional semata-mata. Kalau di peringkat antarabangsa ada yang telah mencecah jutaan ringgit, jutaan dolar yang telah mereka menangi hasil daripada menyertai pertandingan-pertandingan seumpama ini. Maknanya apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah permainan e-sport ini memberikan pulangan yang cukup lumayan. Dan kalau ada anak-anak muda kita yang cukup berbakat, kenapa tidak mencuba permainan ini, dan manakah mungkin, mana tahu ianya mungkin boleh kita ketengahkan di peringkat antarabangsa juga. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar sempena perlawanan akhir pertandingan Keamatan Raya
eSports Stay Safe membabitkan permainan maya PUBG dan Mobile Legend Bang Bang anjuran bersama Wira Warisan Sabah dan R Legacy eSports malam tadi. Wira Warisan Negeri Sabah ini merupakan titik tolak lah kepada khususnya di peringkat kerajaan negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan. Contohnya kita berharap agar Menteri Belia dan Sukan di peringkat negeri Sabah ini kalau boleh anjurkan program-program seumpama ini dengan lebih banyak lagi. Dan kalau boleh melalui kementerian ini juga setelah kita mencungkil bakat-bakat baru ini, kenapa tidak kita mungkin mewakili negeri Sabah hantar anak-anak muda kita ini untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Karena saya cukup yakin ini merupakan satu sukan yang telah pun menarik minat bukan hanya masyarakat anak-anak muda di peringkat Malaysia ataupun negeri Sabah, tetapi di peringkat dunia. Pertandingan tersebut yang menawarkan hadiah terkumpul RM10,000 dan bagi pertandingan PUBG dimenangi pasukan Mega Biscuit eSport, tempat kedua oleh pasukan STP dan ketiga disandang Tambadau Iron Horn. Bagi pertandingan Mobile Legend pula, tempat pertama digondol oleh pasukan Team Blazer, manakala Naib Johan Moonchild dan tempat ketiga Team Craze. Tujuan program ini kita anjurkan ialah selain daripada menyokong kerajaan, hasrat kerajaan untuk memastikan agar rakyat Malaysia khususnya di negeri Sabah ini kekal duduk di rumah sepanjang PKP dan PKPB, maka Wira Warisan Negeri Sabah mengambil inisiatif ini untuk menganjurkan program yang saya kira ramai di kalangan anak-anak muda kita sekarang cukup berminat untuk main. Dan alhamdulillah hari ini telah kita jayakan dan pada malam ini insya-Allah kita akan dapat daripada 16 pasukan ini mereka-mereka yang akan dinobatkan sebagai juara. Dan untuk itu juga, selain daripada kita menyokong hasrat kerajaan untuk kempen agar anak-anak muda kita, masyarakat khususnya anak-anak muda untuk duduk kekal di rumah, kita juga berhasrat untuk mencungkil bakat-bakat baru di kalangan anak-anak muda kita yang mana kita mungkin satu hari boleh ketengahkan dan mungkin boleh bawa ke peringkat antarabangsa ataupun ke peringkat nasional. Kerana kita tahu hari ini game seperti PUBG dan juga Mobile Legend ini telah menyaksikan ramai anak-anak muda yang menjadi jutawan pun. Lazimnya sugandoi keamatan atau pertandingan nyanyian dalam bahasa Kadazan Dusun, Murut dan Rungus KDMR diadakan secara besar-besaran dan penuh meriah di Dewan Hongkot Keesaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang setiap kali sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri. Peserta dari seluruh pelusuk Sabah yang terpilih ke pertandingan peringkat negeri akan berkumpul di dewan itu bagi beradu bagi memperlihatkan bakat nyanyian masing-masing di pentas akhir. Bagaimanapun sugandoi keamatan peringkat akhir tahun ini agak berbeza susulan pandemik COVID-19 apabila ia dianjurkan secara dalam talian menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung melalui laman Facebook KDCA dan Era Sabah. Penyanyi popular Sabah, Evaristus Gungkit yang dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa pelaksana pertandingan sugandoi dalam talian peringkat Sabah 2020 berkata, kesemua peserta akhir akan mempersembahkan nyanyian mereka dari rumah masing-masing untuk dinilai barisan juri. Pertandingan akhir berlangsung mulai 8 malam semalam menyaksikan 10 peserta akhir bagi kategori terbuka dan 7 peserta kategori dazanak atau bintang kecil. 565 bakat nyanyian Sabah menghantar penyertaan masing-masing sebelum proses saringan dibuat mulai 26 Mei lepas bagi memilih peserta terbaik untuk ke peringkat akhir. Majlis Perasmian Sugandoi Keamatan 2020 dianjurkan KDCA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Tampil dengan lagu ciptaan sendiri bertajuk Huminodun, Sheldon Elef muncul sebagai juara menewaskan 9 peserta lain setelah 7 kali mencuba. Selaku juara Sugandoi Keamatan 2020, Sheldon yang memegang ijazah sarjana muda dalam seni persembahan muzik membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta piala dan sijil. Sheldon yang berasal dari Tambunan menyampaikan 2 buah lagu
iaitu Hominodon, ciptaannya sendiri dan Amu Kitono Miuhang oleh Usal John. Sementara itu, Naib Johan dimenangi Gretchen Quirina Salipa dari Kota Kinabalu yang memenangi hadiah wang tunai RM4,000. Manakala tempat ketiga diraih Donovan Andre Damianus dari Tambunan yang turut memenangi anugerah persembahan terbaik. Bagi pertandingan Sugandai Dazanak atau Remaja Online 2020, juara menjadi milik Alisa Conrad Mall dari Tambunan yang turut memenangi anugerah persembahan terbaik. Tempat kedua Daryl Damian, Kota Kinabalu dan tempat ketiga Arabella Kathleen Oliver dari Tambunan. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Bagi pihak kru penerbitan, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai. Saya Salbinus Saribon.